Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita akan bahaskan satu ayat yang baru tuan-tuan, ya. Kita akan bahaskan ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-19 daripada surah Al-Ankabut. Tuan-tuan boleh tengok balik tuan-tuan. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-19 daripada surah Al-Ankabut. Ayat kita dimulai dengan sebutan awalam. Ya, awalam. Itu ayat yang kita akan bahaskan pada pagi ini, pada malam ini insya-Allah. Okey. Jadi perkara yang pertama yang kita akan buat seperti biasa ialah kita akan baca dahulu ayat ini sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati perbahasan kita pada malam ini insya-Allah, ya. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa. Mesti ada qalqalah tuan-tuan, ya. Khalqa. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Itu ayat yang kita akan bahaskan pada malam ini. Jadi kalau tuan-tuan lihat pada ayat yang kita akan bahaskan ini tuan-tuan, ayat ini pendek saja, iaitu sebaris lebih tuan-tuan. Ya, sebaris lebih sahaja tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan fokuskan apa yang patut untuk minggu ini. Mudah-mudahan kita boleh buat beberapa tajuk ulangan tuan-tuan. Kita boleh ulang beberapa tajuk yang kita dah bincang. Dan kita akan bahaskan ada lebih kurang dua tajuk yang baru yang kita boleh sentuh pada malam ini insya-Allah. Dua tajuk yang baru, ya. Jadi setiap kelas biasanya saya akan sediakan satu tajuk ataupun dua tajuk sebagai tambahan setiap minggu, ya, perbahasan kita insya-Allah. Baik. Perhati pada ayat yang ke-19 tuan. Perkara yang pertama, setelah mana kita dah baca sama-sama ayat ini, perkara yang pertama yang kita akan buat ialah pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bahaskan, ya. Okey, cuba perhati tuan. Kalimah yang pertama pada malam ini tuan ialah kalimah a. Kalimah apa tuan? Yang pertama ialah kalimah a tuan. Terjemahannya ialah adakah. Ya. Terjemahannya ialah adakah. Kalimah yang seterusnya selepas a ialah kalimah wa, ya. Terjemahannya ialah dan. Kalimah yang seterusnya ialah lam tuan-tuan. Lam tuan-tuan. Terjemahannya ialah tidak. Ya, terjemahannya ialah
tidak. Ya, kalau ikutnya tidak lagi ni ya, ataupun tidak pernah, itu terjemahannya ya. Okey, sekarang tuan-tuan perhati dekat depan tuan. Jadi tuan-tuan, kalimah awalam ini tuan, ya, awalam ini tuan, terdiri daripada 3 kalimah tuan ya. Ada 3 kalimah dekat sini. Yang pertama ialah terjemahannya adakah, ya. Yang kedua ialah wa, terjemahannya ialah dan. Yang ketiga ialah lam, terjemahannya ialah tidak pernah tuan. Itu terjemahan asalnya ya. Baik. Sekarang dengar betul ya. Awalam itu tuan-tuan dah faham sekarang ada 3 patah perkataan. Yang pertama a, yang kedua wa, yang ketiga lam ya. Okey, sekarang tengok dekat depan tuan. Gabungan ketiga-tiga kalimah ini, ya, apabila tuan-tuan gabungkan ketiga-tiga kalimah ini tuan-tuan, maka terjemahannya ialah tidakkah, ya, ataupun tuan-tuan ada terjemahan yang kedua, bukankah. Boleh sama je tuan-tuan. Ya, baik. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, apa yang ada dalam helaian Al-Quran tuan-tuan, dia tulis lam itu terjemahannya tidakkah. Betul tuan? Jawapannya salah tuan-tuan ya. Saya nak tuan-tuan perbetulkan dahulu. Lam itu sahaja terjemahannya yang asal ialah tidak pernah. Boleh? Lam terjemahannya ialah tidak pernah. Boleh? Baik. Gabungan ketiga-tiga kalimah itu, barulah tuan-tuan akan dapat terjemahannya tidakkah ataupun bukankah. Boleh? Baik. Perkara yang sama yang saya nak tuan-tuan perhatikan, ya. Kalau dalam ayat yang lain, tuan-tuan selalu jumpa kalimah alam. Ya, itu kalimah yang hampir sama dengan tuan-tuan ya. Sama dengan apa yang kita bahaskan hari ini. Alam. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Betul tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan selalu jumpa kan? Baik. Jadi perkataan alam itu sama je dengan awalam sebenarnya. Cuma alam ini ada berapa patah perkataan? 2 patah perkataan. Yang pertama terjemahannya adakah. Kalimah yang kedua ialah lam, terjemahannya ialah tidak pernah. Ya. Gabungan kedua-dua kalimah tersebut, maka tuan-tuan akan dapat terjemahan yang sama, iaitu tidakkah. Ya. Ataupun terjemahan yang kedua, bukankah. Sama je ni tuan-tuan ya. Bukankah. Boleh tuan-tuan? Jadi faham tuan-tuan? Awalam dengan alam itu kalimah yang sama sahaja ya. Cuma bezanya dalam ayat kita ada wa dekat situ. Dalam contoh yang seterusnya tak ada wa ya, tapi asalnya ialah awalam. Satu patah perkataan, satu-satu tuan-tuan. Ya, ada 3 patah perkataan. Samalah dengan alam, ada 2 patah perkataan. Gabungan ketiga-tiga ataupun kedua-dua kalimah itu, barulah tuan-tuan akan dapat terjemahannya tidakkah ataupun bukankah. Jelas ke tidak tuan? Itu yang pertama yang tuan-tuan perlu faham tuan-tuan ya. Sebab itulah untuk peringkat awal saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, perkara yang paling penting yang tuan-tuan mesti kuasai ialah pecah-pecahkan kalimah, supaya tuan-tuan boleh pastikan setiap kalimah itu apa maknanya yang sebenar ya. Apabila tuan-tuan tak tahu terjemahannya, maka tuan-tuan akan ada sedikit kecacatan dari segi untuk faham keseluruhan ayat kita. Boleh? Jadi sekali lagi, kalau saya tanya awalam ada berapa patah perkataan, jawapannya 3 patah perkataan. Yang pertama adakah, wa dan lam tidak pernah. Itu terjemahan asalnya. Boleh? Baik, itu terjemahan asalnya. Gabungan awalam itu, maka barulah tuan-tuan sebenarnya dapat terjemahan tidakkah, bukankah. Daripada mana dapat terjemahan tidakkah ataupun bukankah? Tuan-tuan boleh jawab pada hari ini, gabungan daripada awalam. Samalah dengan alam tadi ya. Samalah dengan alam. Macam mana dapat terjemahan tidakkah ataupun bukankah? Tuan-tuan boleh jawab selepas ini, gabungan daripada a dan juga lam itu. Sebab a dengan lam ini asalnya 2 patah perkataan. Jelas ke tidak ya? Alhamdulillah semua kata jelas tadi. Okey, sekarang seterusnya. Masuk tuan-tuan.
Kalimah seterusnya selepas awalam tadi, kalimah apa pula tuan-tuan? Kalimah yarau. Yarau ya. Terjemahannya ialah mereka melihat. Kalimah selepas yarau, kalimah kaifa. Kaifa, bagaimana. Ataupun tuan-tuan nak letak bagaimanakah pun sama sahaja ya. Mana-mana sukalah. Kalimah selepas kaifa ialah kalimah yubadi'u. Yubadi'u terjemahannya ialah dia memulakan penciptaan. Kalimah selepas yubadi'u ialah kalimah Allahu, Allah. Kalimah selepas Allahu kalimah al-khalqa. Al-khalqa maksudnya makhluk. Kalimah selepas al-khalqa ialah kalimah summa. Summa terjemahannya kemudian. Kalimah yang seterusnya ialah yu'idu. Yu'idu. Sebab yu'iduhu itu dua patah perkataan. Yu'idu sahaja dia terjemahannya dia mengulangi. Kalimah yang seterusnya ialah hu, terjemahannya nya. Seterusnya kalimah inna, sesungguhnya. Kalimah yang seterusnya ialah zalika, demikian itu. Kalimah selepas zalika ala, bagi. Terjemahan asalnya atas, tapi dekat sini bagi. Kalimah selepas ala ialah Allahi, Allah. Dan kalimah yang terakhir ialah yasirun, sangat mudah tuan ya. Jadi hari ini kita tidak ada apa-apa pembetulan, cuma penjelasan untuk gabungan awalam tadi. Jadi dekat situ ada sedikit tuan-tuan yang perlu tuan-tuan jelas ya. Iaitu awalam itu ada 3 patah perkataan. Gabungan awalam itu barulah tuan-tuan dapat terjemahannya tidakkah ataupun bukankah. Baik, sekarang tuan-tuan, terus kepada terjemahan mafhum kita. Dengar tuan-tuan ya, terjemahan mafhum sangat penting dalam kelas kita ya. Di samping kaedah-kaedah yang lain yang saya sudah tambah dekat tuan-tuan ya. Nanti kita akan praktikkan pada malam ini ya. Awalam yarau. Awalam yarau. Tidakkah mereka itu ya? Tidakkah mereka itu melihat? Awalam yarau. Tidakkah mereka itu melihat? Kaifa, bagaimanakah proses? Bagaimanakah proses? Yubadi'ullahul khalqa. Allah memulakan sesuatu penciptaan makhluk ya. Summa yu'iduh, kemudian Allah mengulanginya kembali selepas matinya. Maksudnya setelah mati Allah boleh bangkit balik kan. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya perkara itu tersangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, perhati betul-betul tuan. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat? Ya. Kaifa, bagaimanakah proses? Yubadi'ullahul khalqa. Allah memulakan sesuatu penciptaan makhluk. Summa yu'iduh, kemudian dia bangkitkan, dia kembalikan ciptaan tersebut setelah matinya sesuatu ciptaan. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya perkara itu tersangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat kita ini tuan, ada 3 perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita mengikut tafsiran ulama tuan ya. Yang pertama tuan, dengar betul-betul. Yang pertama, secara zahirnya ayat kita ini tuan, Allah nak bagi tahu bahawa kita sebagai manusia ya, sebagai manusia mampu untuk melihat macam mana proses ciptaan Allah. Kita mampu ke tidak melihat tuan? Mampu melihat tuan ya. Buktinya daripada sebiji benih tuan ya, sebiji benih pokok tuan, kita tanam dalam pasu tuan, asalnya tak ada apa-apa daripada biji benih tuan ya. Kemudian disiram-siram, diletak baja tuan, maka akan keluar cambahnya. Betul tuan? Baik. Siram lagi, tambah baja lagi, maka pokok itu semakin membesar tuan ya. Sampailah satu tahap, maka dia akan keluar ranting. Kemudian setiap rantingnya akan keluar daun-daun, dan setiap daun-daunnya akan keluar bunga-bunganya tuan. Setelah mekarnya bunganya sampai tahap waktunya, maka dia akan keluarkan buahnya. Begitulah tuan, sampailah tahapnya tuan, pokok itu dah tua tuan. Akhirnya ranting-ranting daun-daunnya mula jatuh. Ranting-rantingnya semua dah jatuh. Akhirnya pokok itu mati tuan. Kemudian Allah utuskan balik. Allah utuskan balik awan berserta dengan air hujan. Allah siram balik tanaman tersebut, maka pokok yang mati tadi, kalau tuan-tuan lihat,
dia bangkit kali yang kedua. Nak bagi tahu macam tu, ya. Nak bagi tahu proses itu kita nampak ke tak nampak? Jawapannya kita nampak pada hari ini. Betul tak? Dan kita boleh cerita satu persatu dekat orang. Sebab apa? Sebab nampak tak? Boleh? Hatta kan sekarang tuan, betapa besarnya maksud ayat ini sebenarnya. Allah nak bagi tahu kepada kita, hatta kan ciptaan manusia yang berada di dalam perut kita ini pun tuan, kita dah tahu sekarang. Betul tuan? Sekarang dah banyak video-video tuan, ya. Tuan-tuan boleh tengok di mana-mana sahaja, di Facebook ke dekat mana pun tuan. Tuan-tuan mampu melihat bagaimana ciptaan manusia bermula daripada setitik air mani, kemudian bertemu dengan telur tuan. Akhirnya manusia itu berkembang daripada janin, kemudian berkembang sampailah satu tahap dia terpaksa dilahirkan. Kemudian tuan, selepas dilahirkan maka membesar sampailah habis. Kita nampak ke tidak tuan? Kita nampak semuanya. Betul tuan? Baik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang Allah nak cuba sampaikan dekat tuan-tuan dalam ayat ini ialah kita ini pasti akan dibangkit kali yang kedua. Nampak tak ya? Perkara yang kedua yang Allah nak cuba sampaikan dekat sini ialah kita pasti akan dibangkitkan kali yang kedua, tuan-tuan, ya. Sebab kalau tuan-tuan perasan cerita Nabi Ibrahim daripada awal, tuan-tuan, ya, bermula daripada Nabi Ibrahim beri amaran kepada kaumnya, berimanlah dengan Allah Ta'ala, sembahlah Allah Ta'ala, kemudian bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sebab apa yang kamu sembah tu tak memberi apa-apa manfaat, hatta kan setitik air pun mereka tak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Betul tak? Dan Nabi Ibrahim beri amaran kepada tuan-tuan pada ayat yang lepas, sekiranya kamu mendustai aku, mendustai wahyu Allah, mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu semua akan merasai seperti mana umat-umat yang terdahulu, ya. Dan hari ini adalah amaran yang terakhir sebenarnya. Amaran yang terakhir daripada Nabi Ibrahim kepada kaumnya, supaya mereka ni berfikir. Supaya mereka berfikir, ya. Apa amarannya? Kamu tahu ke tidak entah? Kamu tahu ke tidak betapa mudahnya Allah cipta apa yang kamu nampak sekarang, tumbuh-tumbuhan, ya? Allah ciptakan daripada awal sampai akhir, kemudian Allah bangkit balik. Maka begitulah juga kamu nanti, tuan-tuan. Ketika mana kamu mati, kamu kena ingat bahawa selepas itu akan dibangkitkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua perkara yang disampaikan dekat sini secara ringkasnya, tuan-tuan. Yang pertama, Allah nak bagi tahu kita akan nampak segala proses kejadian itu. Ya, kita akan nampak, tuan, ya. Buktinya hari ini tuan-tuan nampak. Yang kedua, ini juga adalah bukti ataupun dalil bahawa kita pasti akan dibangkitkan kali yang kedua, yang mana kehidupan kali yang kedua ini kekal abadi sampai bila-bila, tak ada lagi kematian kali yang ketiga. Setiap orang akan merasai 2 kali hidup, 1 kali mati, tuan-tuan. Ya, 2 kali hidup, 1 kali mati, ya. Jadi insya-Allah pesanan saya, pastikan kita sudah ada bekalan yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap daripada kita, termasuk saya yang bercakap sekarang, confirm akan dibangkitkan kali yang kedua. Sama ada kita berjumpa ataupun tak jumpa, itu terserah pada Allah Ta'ala. Doa kita minta kita semuanya diketemukan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga Firdaus A'la, insya-Allah. Sebut amin, tuan-tuan. Sebut amin di ruangan komen, insya-Allah. Itu sebagai tazkirah ringkas, tuan-tuan, ya. Seperti biasa, setengah jam yang pertama saya akan bahaskan mengikut tafsiran, ya, supaya tuan-tuan jelas apa ayat yang kita nak bahaskan pada malam ini. Okey, kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab.